hayya 'alas solah, gambar background dia apa? Masjid lagi, orang wudu, ya. Lepas tu orang tergena-gena pergi masjid tu kan, ada pakcik-pakcik kan tu kan pergi masjid kan. Bila hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, nama apa? Siapa perasan? Oh, minta maaf ya. Kami kat sini Ustaz, hayya solah je dengar hayya falah memang dah kat masjid dah. Kami mana tahu. Allahu akbar. Alhamdulillah, masya-Allah. Sahabatku yang soleh, alhamdulillah. Ustaz tanya kami memang tak tahu Ustaz. Hayya solah tu sempat, hayya falah memang terus kat masjid dah. Jadi apa kat TV kami tak nampak ni. Alhamdulillah, ini memang baguslah, alhamdulillah ya. Sebab tu tak boleh jawab macam bela kan. Tak ada idea kami, masya-Allah. Alhamdulillah. Baik, ya, mungkinlah ada orang bagi tahu anak kita kot yang tak pergi tu, dia bagi tahu apa dia? Gambar apa? Gambar orang hayya 'alal falah. Macam mana nak bagi tahu hayya 'alal falah ni? Background. Sebab betul kata orang, bila kita nak tahu tentang kefahaman seseorang, tengok kepada televisyen. Sebab televisyen dia punya understanding tentang satu nilai, sesuatu knowledge. Sebab tu Masya Allah, bila hayya 'ala solat, gambar tu makna dia faham hayya 'ala solat tu makna solat. Dan mungkin solat tu berjamaah. Okey, sebab tu gambar orang di masjid. Itu yang dia faham. Hayya 'alal falah, apa ayat? Apa dia gambar belakang? Gambar orang pesawat, kat Sekincang. Gambar orang tengah cok buah di Felda. Gambar orang tengah bertukar. Hayya 'alal falah, al-falah. Lepas tu gambar papan bursa saham, ya. Kemudian gambar zoom mas, ya. Ada gambar tu Dr. Muzaffar pun ada juga. So maknanya apa yang kita faham itu al-falah. Sekali lagi, betul atau salah? Betul, jangan kata salah. Betul. Tetapi sekali lagi ada soalan yang berikutnya, adakah itu yang terbaik? Siapa yang terbaik? Apa maksud hayya 'alal falah yang dilaungkan oleh muazzin? Yes, semua yang tadi, tetapi supaya jangan confuse, ialah hayya 'alal falah adalah Allah memberitahu bahawa sifat qad aflahal mu'minun yang pertama adalah mereka itu di dalam solat mereka khusyuk. So, dah panggil orang solat, so dalam solat you kena khusyuk. Hayya 'alal falah, marilah kita khusyuk dalam solat. Sebab solat yang datang nak khusyuk solat. Sebab bila khusyuk solat, semua yang tadi akan dapat. Hak yang cok buah pun dapat, yang segala macam dapat, segala macam dapat, segala macam dapat, segala macam dapat, segala macam dapat. Dulu kan saya pernah ceritakan yang tentang bagaimana Umar ibn Abdul Aziz. Saya rasa saya pernah cerita kot. Umar ibn Abdul Aziz yang pada saat tiba-tiba seorang saya pernah cerita, seorang apa, anak dia memerah susu kambing, ya. Tetapi tengah dia perah susu kambing, Masya Allah, tengah perah susu kambing, Masya Allah, tiba-tiba dia punya kantung susu tu besar dan susu banyak sekali. Maka si anak dia tersebut, Masya Allah, menyerit, ibu, dia kata, ibu, susu banyak. So ibu dia ambil bekas, cari bekas sebab tak cukup menampung. Maka dalam perjalanan tu, sambil dia berjalan, firasat, ibu ni, dia kata apa dia? Ni zaman Umar ibn Abdul Aziz. Dia kata, alhamdulillah, tentulah Amirul Mukminin sekarang adalah orang yang baik. Maka Masya Allah, hari esok dengar pengumuman. Dulu tak ada WhatsApp macam kita, tak viral, tak boleh tahu awal. Esok baru tahu, Masya Allah, pukul genderang, rupanya khalifah adalah Umar ibn Abdul Aziz. Naiknya Umar ibn Abdul Aziz, kantung-kantung berkat itu, Masya Allah, sampai ke nun di hujung kampung. Dapat rasa dia punya keberkatan dia. Ni as-solah ni contohnya. Sebab beliau adalah orang yang sangat solat, khusyuk dalam solat. Jadi Masya Allah, mewah lah tu. Perah banyak, jual pun, jualan pun bagus, ya, ekonomi pun bagus, makmur. Pada satu hari tengah duduk tu, kecut, perah tak keluar. Selepas 2 tahun perah tak keluar. Maka dia pun panggil, mak, kambing-kambing kita semua dah
mengecut susu-susu mereka. Maka mak dia menangis, Masya Allah, ya Allah, cepatnya kau mengambil kekasihmu. Tak tahu apa. Hari esok baru datang pengumuman, Omar ibnu Abdul Aziz telah meninggal lagi. Masya Allah. Maknanya Masya Allah, itulah qad aflahal mu'minun, yang dikatakan orang yang pertama sekali nak dapat semua benda tadi, kemakmuran tadi terletak pada solat. Jadi sebab tu Masya Allah, hayya 'alal falah, marilah kita dah solat, tapi al-falah mendapat khusyuk dalam solat. Nak dapat khusyuk supaya kita ni, sebab kita ni kadang-kadang mudah rasa kerja selesai. Aku dah solat, tetapi ada lagi kerja yang belum selesai. Apa dia? Khusyuk dalam solat. Ma'aqala minha, rasa bila sebut angkat takbir Allahu Akbar, rasa betapa besarnya Allah. Dalam masa yang sama, rasa betapa kerdilnya diri. Ya? Sebab dalam satu saat kita boleh bermacam-macam rasa dalam diri setiap orang daripada kita. Dulu saya cerita tentang nanosecond. Ya? Satu saat yang dibagi lagi sejuta. Perasaan boleh masuk dalam saat itu pada satu-satu masa. Ya, pada keadaan qiyam, kepala tunduk, rasa tunduk, rukuk, dan semua itu Masya Allah nak mencapai yang dikatakan khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, marilah khusyuk. Apa kita jawab? La haula, ya Allah, tak ada daya upayaku ya Allah melainkan yang Engkau berikan kepadaku. Tidak ada daya dan upaya melainkan apa yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Sekali lagi, nampak tak? Maknanya seolah-olah tenggelam diri kita hanya kepada haul wa quwwah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita melangkah datang, ya Allah, tak ada daya aku ni ya Allah, dan upayaku ini ya Allah melainkan yang Engkau berikan. Dan sekarang kita berada di sana, seseorang merasai saat itu, ya Allah, inilah pertolongan Allah. Dan kerana itulah semua yang saya kasih sekalian, Sayyidina Umar Ibn Khattab, setiap kali beliau melakukan ketaatan, beliau akan kelihatan pada wajahnya bergenang air mata pada kelopak matanya, dan akan mengalir air mata dan menangis. Orang bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Rasa betapa baiknya Allah kepadaku sehingga aku mampu mengangkat takbir Allahu Akbar. Aku tak mampu nak angkat takbir Allahu Akbar kalau Allah tidak berikan pertolongan. Tu rasa dalam hati dia. Sedangkan Sayyidina Umar ni siapa? Lau kana al-bahru midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha ya Rasulullah. Ketika malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah tentang kebaikan Sayyidina Umar, apa kata Jibril, seandainya lautan itu menjadi dakwat, pohon-pohon menjadi pena untuk aku menulis kebaikan Umar, kata Jibril, aku tak mampu menulisnya sebab kebaikannya terlampau banyak. Tetapi aku rasa bagi orang yang kebaikannya terlampau banyak, tak mampu walau hanya angkat takbir Allahu Akbar, melainkan Allah memberikan pertolongan. Ni memahami maksud hakikat syariat. Hakikat aku boleh buat tu adalah kerana pertolongan daripada Allah. Pertolongan daripada Allah. Pertolongan daripada Allah. Masya Allah, manusia yang dalam tangannya ya Allah Rom dan Parsi jatuh, tapi rupanya Rom dan Parsi jatuh bukan kerana aku, tetapi pertolongan dan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada zaman beliau Masya Allah merampas kembali Baitul Maqdis daripada bukan Islam, bawa kepada tangan umat Islam buat kali pertama, for the very first time. Tetapi semua itu la haula wala quwwata illa billah, tak ada daya dan kekuatan melainkan yang diberi oleh Allah. Nampak tak hakikat syariat? Cuba bayang apabila kita tahu tentang hakikat syariat. Adakah nak sombong dan belagak dengan amal kita? Ini baru tahajud sikit kita dah belagak dengan orang, Masya Allah. Kalau belagak dengan BMW tahan juga. Ini belagak dengan tahajud, semua yang saya kasih sekalian. Kita belagak dengan kita habis beberapa juzuk Al-Quran. Kita belagak dengan puasa kita. Akhirnya Masya Allah kita tak sedar. Maka sebab itu syariat tak boleh selamat, kata Imam Ghazali, kalau kita tidak jaga hakikat syariat. Kita tak jaga, Masya Allah, Allah beri pertolongan kepadaku, Allah berikan pertolongan kepadaku, Allah berikan pertolongan kepadaku. Baik, sekarang semua yang saya kasih sekalian, saya nak petik daripada kata-kata Ibnu Abbas dalam kitab Imam Suyuti Ad-Durrul Manthur, dalam tafsirnya Ad-Durrul Manthur, dalam membincangkan tentang hakikat syariat ini, tentang la haula wala quwwata illa billah. Ya, apa dia kata? Dia katakan bahawa haula, la haula, haula tidak ada daya.
Tidak ada daya dan upaya. Dia pecah dua. Ya, dia pecah. Haula itu bermaksud lain, quwwata itu lain. Sebab itu disebut dua kali. Kalau hanya satu makna, maka tak perlu sebut dua kali. Ya. Kalaulah quwwata wa haula syai'un wahid ataupun makna wahid, maka tak perlu sebut la haula wa la quwwata dua kali. Menunjukkan dia bahaskan bahawa haula maksud yang khusus, quwwata maksud yang khusus. So elok kita faham dalam kita nak memahami hakikat ini, maka pada ketika itu kita faham bahawa dikatakan bahawa oleh Ibnu Abbas haula, yakni daya dan upaya itu adalah untuk melakukan taat, untuk setiap perlakuan taat. Maka ada dalam kalimah haula daya dan upaya, daya dan upaya untuk melakukan taat, maka itu dalam kalimah haula. Adapun quwwata adalah kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Ya, saya harap kita tak lupa lagi apa yang saya sebut tentang hamba tadi sentiasa ada dua. Hamba tadi sentiasa ada dua. Hamba tadi sentiasa ada dua. Sama ada syukur ataupun kufur, sama ada sabar ataupun jadi orang yang tak sabar, redha atau orang yang tak redha, ya, taat ataupun tak taat, sentiasa ada dua. So haula wa quwwata ini dua bila kita perincikan secara lebih mendalam, kita pakai mikroskop, ya, nampak sama aja, tak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan, melainkan macam sama kan. Tetapi bila kita letak dia di bawah mikroskop, kita akan dapati bahawa dia ada perbezaan. Apa perbezaan dia? Tidak ada daya dan upaya untuk melakukan ketaatan. So kalau kita hayya 'ala shalah, so apa dia? Tidak ada daya dan upaya untuk aku melakukan solat ini melainkan pertolongan daripada Engkau. Wala quwwata, sebab kuah tu nampaknya lebih kuat. Antara dua tu kuah lebih kuat. Ni daya, ni kekuatan. Rupanya meninggalkan maksiat kena lebih kuat dan lebih utama berbanding ketaatan itu sendiri. Okey, kalau kita nak tengok pada hayya 'ala shalah, tidak ada kekuatan untuk aku tidak tinggalkan solat. Sebab dia negatif kan? Ya. Tidak ada kekuatan untuk tidak tinggalkan solat melainkan pertolongan Engkau. Ya. Untuk tidak solat tu, ada orang tak solat. So bagaimana nak menghilangkan kekuatan supaya aku tidak? Maka quwwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Quwwata. Maka dia lebih strong sebenarnya, lebih kuat. Dan begitulah kita dalam kelas hari ini. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk aku hadir ya Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk tidak hadir. Nak bagi nampak je supaya apa? Sebab ada orang tak datang sebab tidak ada kuah tersebut. Kenapa kita ada datang? Sebab haula tersebut, sebab ada daya dan upaya tersebut. Tapi sebab kita dah berada di sini, kerana kita telah dapat dua-dua tersebut. Kita telah dapat dua-dua tersebut. Jadi masya-Allah, kita nak kena rasa dalam hati betapa masya-Allah rupanya kita berada di sini sebab Allah tolong. Kalau Allah tak tolong, kita tak boleh berada di sini. Kalau Allah tak berikan inayah, kita tak boleh berada dalam taman syurga ini. Walaupun inilah disebut oleh Nabi bukan taman biasa, taman syurga. Nabi namakan dia taman syurga. Dan hingga Nabi kata bahawa orang yang datang ke taman syurga itulah orang yang akan masuk syurga sebenar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu sekali masya-Allah dia punya kaitan dia. Tetapi siapa yang boleh datang? La haula wala quwwata illa billah. Jadi masya-Allah inilah yang dikatakan. Cuba bayang kalau kita tak rasa la haula wala quwwata illa billah, kita rasa apa? Duk wajib ngaji. Ustaz, bukan ini satu nasib seorang. Ya. Macam nasib kepada seseorang boleh dapat hidayah atau tidak. Okey. Terima kasih. Sebab itulah kita tengok dalam bab qada dan qadar. Ya, bagi
Sebab tu perkataan la haula wala, please ya, perkataan la haula wala disebut untuk siapa tu? Untuk orang yang mendirikan solat, bukan orang tak dirikan solat. Please, satu benda kena letak pada tempat yang betul. Contoh ya, katalah orang tak solat disebut la haula wala quwwata illa billah. Aku tak ada daya, kau tak bagi aku kekuatan. Tak disuruh, ya, tetapi disuruh kepada orang yang melakukan solat, orang yang nak melakukan solat. Sebab itulah orang yang melakukan solat, perbuatan rupanya perkataan proaktif untuk dia, kita rasakan adalah kita kata tabaan ataupun halumma atau segala macam dah. Tetapi la haula wala quwwata illa billah, maka di sana kita dapat faham. Kita kena balik lagi bab qada dan qadar. Qada dan qadar. Apa itu? Okey, sikitlah saya elok juga disentuh tadi, supaya jangan nanti ada orang ambil secara tak betul macam kata tadi. Oh, dah Allah tak beri daya kepadaku. Ingat, ini hanya untuk orang yang melakukan ketaatan, orang yang melakukan syariat. Orang yang tak melakukan syariat tak layak menyebut perkataan ini. Dia tidak entitled untuk menyebut perkataan itu. Dan kalau disebut, mungkin ketika itu akidahnya tak betul. Ya. Okey, oleh kerana soalan itu elok juga kita perkemaskan maksud la haula wala quwwata illa billah. Maka sebab itu kalau kita tengok pada hadis yang dalam hadis Arba'un, Imam Nawawi cerita tentang malaikat Jibril ngajar kan, yang datang Muhammad Islam, Muhammad Ihsan, ya. Persoalan itu terbit kerana apa? Sebab orang tidak jelas dan faham tentang qada dan qadar. Orang tak berapa nak clear. Bila Islam dia berkembang dengan cepat, ilmu tu tak berkembang. Ilmu kan melalui proses. Islam sampai cepat, insya-Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu sana syahadah, semua syahadah, sana masih Islam. Tetapi ilmu tersebut untuk sampai dia perlu kepada proses. So, sampai ke seseorang daripada Basrah yang datang berjumpa dengan Ibnu Umar dan kemudian kata, orang bercerita kami tak faham tentang qada dan qadar. Dan Ibnu Umar kata solat seseorang tak diterima kalau dia tak faham tentang qada dan qadar. Puasanya tak diterima, jihadnya tak terima, kerana qada dan qadar adalah pilar iman, rukun iman. Iman tu kena form dengan betul dulu, barulah kita letak di atasnya syariat. So kalau tidak ada form, so bagaimana kita nak letakkan? Okey, so kalau kita bincang sedikit pada pagi inilah supaya dapat kukuh apa yang kita dapat rasa tentang la haula wala, supaya jangan disebut secara tidak betul oleh orang yang kita katakan tadi. Dia tak solat, dia kata oh la haula wala, Allah tak bagi daya, dah nasib aku kan, dah kau takdirkan aku. Okey, semua yang saya kasih sekalian, okey, apa itu qada? Apa itu qadar? Payah ni bahasa kan? Apa itu qada? Main dalam ni, hantar dalam dia jawapan, insya-Allah ya. Tak ada, kalau saya tanya pun semua yang saya kata just untuk exercise dalam kelas saja, bukan kata macam, bukan saja alah Syekh orang kata benda ni Ustaz mudah sangat, Ustaz tanya, Ustaz cerita je lah. Cakap seorang ni tak best sebenarnya untuk makluman. FYI, for your information, cakap seorang tak best. Kadang-kadang bila saya dengar sahabat-sahabat saya jawab, oh man, dia orang tu dengan saya lah. Sebab kadang-kadang tengok muka je tu kan, tapi kadang-kadang tuan-tuan ke mana, masya-Allah ya. Dan neon ni ada sales kan. Lepas ni nak balik Sekincan kan, nak balik Tanjung Karang mana ni, insya-Allah. Okey, jadi waktu bila tanya tu macam mana tadi? So qada dan qadar, sikit je kita selalu je, sepintas selalu ya. Sebab itulah semua yang saya kasih sekalian ya. Sebab tu ilmu yang paling asas dalam agama kita adalah tauhid. Nombor satu, nombor wahid adalah ilmu tauhid. Ya. Sebab itulah orang tua kita duk susun ilmu tauhid itu sebagai yang pertama. Dia paling asas. So bila asas tu mantap, kita bincang hak lain, dia semua masuk atas dalam asas tersebut. Okey. So qada adalah tunai pelaksanaan. Ya qadiyal hajat. Saya suka kata, ingat kan? Ingat tak dulu kalau kat kahwin tahun 90-an pun biasanya dia tulis ya qadiyal hajat, ya kan.
Aku maksudnya ya wahai. Siapa tu wahai tu? Wahai siapa wahai? Qadiyal hajat. Wahai yang menunaikan hajat. Siapa tu? Orang yang diadreskan kad tu. Sebab kalau dia tahu orang tak menunaikan hajat, memang tak akan dihantar kad tu. Saya tak adalah, saya pergi umrah, Ustaz kata. Kita, okeylah, tak perlu Ustaz tak bagi kad. Contohnya, sebab dia bagi kad tu yang qadiyal, orang yang menunaikan hajat. So, qadiyal hajat, wahai yang menunaikan hajat. Qadi tunai. Qadiyah menunaikan al-hajat, hajat lah. Ya qadiyah. Tapi kerana lepas tu penggunaannya dah terlampau menyeluruh. Saya nak tunai, nak qada hajat lah. Jadi tak sedap pula tiba-tiba kat kahwin kita tiba-tiba macam ni salah faham kan? Qada menunaikan hajat. Maknanya maaf saya maknanya nak buah air. Jadi masya-Allah ya qadiyal hajat, wahai yang buah air. Orang kita salah faham kan? So, qada, makna qada yang solat qada tu. Apa maksud qada? Pula ganti lain pula adanya. Qada mana ganti pula. Kata tadi tunaikan. So kalau tunaikan apa? Adaan. Kalau qada gantian. Untuk makluman, qada bermakna tunaikan. Sama macam adaan. Cuma saya menunaikannya, tetapi bukan pada waktu yang betul. Saya menunaikannya bukan pada waktu yang betul. Waktu zuhur dalam waktu zuhur, tetapi dia buat dalam waktu lain. Sebab itu namanya qada, tunai. Tetapi supaya tahu tunai itu adalah tunai dalam waktu, tunai dalam waktu adalah adaan. Tunai, tetapi tunai juga, menunaikan juga. Qada itu maknanya menunai atau melaksanakan. Qada adalah melaksanakan. Jadi sebab itu qada adalah apa yang kita laksanakan dalam hidup ni. Qadar adalah apa yang telah ditulis. So maknanya sebenarnya manusia hanya akan buat apa yang telah ditulis. Maka itu keimanan kita. Bahawa setiap yang berlaku ini semuanya dalam ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi akidah memberitahu bahawa itu adalah kerja Allah. Kita tak pernah tahu, sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, kamu tak tahu apa yang kamu buat pada hari esok. Wa ma taksibu ghadan. Kamu tak tahu apa kamu, menunjukkan bahawa kita tak ditaklifkan untuk tahu apa takdir kita. Maka kerana kita tak tahu, maka kerja Allah menentukan. Maka kerja kita adalah ikhtiar. So bagi orang beriman adalah ikhtiar. Maka atas ikhtiar itu datangnya perintah. Oleh kerana manusia boleh berikhtiar, maka dalam ikhtiar tersebut Allah perintah solat. Boleh tak disolat? Boleh diikhtiar untuk solat. Maka itulah kerja manusia. So kerja manusia adalah melaksanakan, maka kerja Allah adalah menentukan. So bila dia orang tu kata saya ni sebab Allah tak bagi hidayah, maka dia sedang buat kerja Allah. Ya. Itu masalahnya. Kita kan ada bibit kan? Kita ada bibit kan? Ya. Kita nak kena bangun pagi kan? Bibit tanya kita, Ibu nak buat apa hari ni? Dia ni tak lama kena hantar balik. Boleh tak dia tanya? Boleh. Tak ada pun dalam perjanjian kita. Ada tak perjanjian kita mengambil dia bahawa kamu tidak boleh tanya apa ibu buat? Tetapi Masya Allah memang tak kena pun kalau dia tanya, ibu cadangnya mengaji pukul berapa habis? Ya. Okey ibu, kau ni apa? Kau punya kerja buat tak? Punya kerja dia tak buat, dia buat kerja kita. Dia bertanya tentang kerja kita. Itu contoh nak memahami bahawa kita ni bila kita sebut soal tadi tak faham. Maknanya Allah, kau beri tak hidayah pada orang ni? Kau beri tak aku? Itu bukan kerja kamu wahai hamba. Kerja kamu ada aku beri kamu ikhtiar. Sebab kamu tak tahu apa yang bakal kamu lakukan. Maka aku berikan perintah dalam ikhtiar tersebut, maka kamu laksanakan. So saat pada kamu laksanakan, kamu kena rasa bahawa setiap aku melakukannya adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita simpulkan macam tu soal qada dan qadar, sehingga masya-Allah yang pentingnya adalah kita tahu bahawa apa kerja kita dan apa kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita cerita tadi, yang kita nak bincang-bincang cara mendalam ni adalah bagi orang yang melakukan ketaatan. So bagi orang yang melakukan syariat,
maka yang memelihara syariatnya adalah merasai bahawa tidak ada daya. Apa daya tadi? Kuat. Tengok apa daya? Daya kekuatan. Daya untuk melakukan ketaatan. Quwwata. Okey, saya sebut ya. Just kita exercise. La haula wala quwwata illa billah. Okey, itu. Baik, bila ketentuan. Apa kita kena buat bila ketentuan? Redha ya. So siapa yang mendatangkan kita keredaan? Haula. Kata nak pecahkan ni supaya kita nampak. Memanglah Allah memang hakikat sungguhlah orang ni, masya-Allah. Kami ni memang hakikat atas hakikat dah, masya-Allah ya. Ustaz sebut kita atas lagi, memanglah. Memang sebenarnya Allah, tapi kita sebut nak pecahkan supaya nampak bahawa maksud yang dikatakan oleh Ibn Abbas tadi dalam Ad-Dur yang dinakalkan oleh Suyuti dalam Ad-Dur, Imam Suyuti dalam Ad-Durul Manthur, bahawa dia pecah dua tadi supaya kita nampak pecahan tersebut. Okey, kalau kita redha, apakah menjadikan kita redha? Haul, daya yang datang daripada Allah. Apakah yang menjadikan kita itu tidak redha? Quwwata tersebut menjadikan kita itu orang yang tidak kuat. Tidak kuat untuk meninggalkan apa tu? Sifat tak puas hati itu. Sebab itulah dia lebih kuat sebenarnya. Kuah tu perkataannya lebih strong. Sebab apa? Katalah rela. Yang tak rela tu tak puas hati. Nak tu yang tu kena kuah, kena kekuatan daripada Allah. Kata tu mata tu ish kan? Ish. Tu ish tu. Ada. Tu macam tu kan. So nak tu perlukan kuah. Okey, kemudian dalam konteks ujian. Ujian kita nak lahir sebagai apa? Sabar. Okey, apakah yang menjadikan kita sabar? Haulu ya, ataupun daripada la haula tu terbitlah daripada kesabaran. Apa yang menjadikan kita tidak apa ni? Sebab sabar ni semua yang saya kasih Nabi sebut apa dia? As-sabru 'inda sadmatil ula. Ya. Sabar ni adalah 'inda sadmatil ula. Ingat, apa makna sabar dulu? Apa makna sabar? Apa makna sabar dulu? Kita cerita kan? Sabar makna redha. Tadi kau cerita redha. Apa makna sabar? Sabar adalah keupayaan, ability. Kita punya keupayaan untuk apa tu? Apa? Menerima apa ujian. Keupayaan, kita punya keupayaan. Sabar adalah kita punya keupayaan itu. So kita perlukan keupayaan. Dan Nabi kata as-sabru 'inda sadmatil ula. Ingat, keupayaan itu adalah bermula daripada hentaman pertama ujian tu datang. Sabar tu kalau kita nak tahu kita nak sabar atau tidak, hentaman tu pertama kali datang dan kita telah boleh ada upaya dia sabar. Kita ni kadang-kadang kan dah tendang sana, baling campak beg sana sini, kat ujung-ujung nasib baik ai sabar you. dah cool down dah. Nasib baik ai sabar you. No, itu tak sabar. Sebab kata Nabi as-sabru 'inda sadmatil ula dalam hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berjalan di perkuburan Baqi' bersama Anas bin Malik. Kemudian Nabi tengok ada seorang wanita meratak-ratak pada ketika itu. Meratak, nangis, masya-Allah. Nabi duduk depan dia, ya ammatallah ittaqillah wasbiri. Nabi duduk depan dia dan Nabi berkata, wahai hamba Allah, ittaqillah, bertakwalah kamu pada Allah dan sabarlah. Dalam keadaan menangis dia kata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Nyah engkau daripada sini, engkau tak kena macam aku. Banyaklah cengkadak. Banyak cengkadak itu terjemahan saya. Ilaika anni, jauh engkau daripada fa innaka lam tusab bi musibati, engkau tak kena musibah macam aku. Okeylah, banyaklah kau cakap. Kasar kan? Nabi pun bangun. Dan orang datang yang di perkuburan Baqi' pergi kat dia. Kau tahu tak siapa tu? Dia tengah menangis. Mana kau tahu? Annahun Nabi. Nabi.
terkejut, hilang semua. Boleh pula hilang rupanya. Terus terkejut dan hilang, Masya Allah. Dia kata dia pun pergi pada Nabi, rumah Nabi SAW. Walam tajid andahu bawabin, walam tajid andahu bawabin. Dan kebetulan pada masa tak ada pengawal yang menjaga pintu Nabi SAW. Lantas dia terus ketuk. Sebab biasanya cerita tu nak kena faham. Sebab bila ada pengawal tu yang inform pada Nabi, Nabi keluar. Sekarang ni tak. Sebab tidak ada andahu bawabin, tidak ada pengawal, maka dia terus ketuk dan Nabi buka pintu. Dan dia kata, lam a'rifka ya Rasulullah. Aku tak kenal kau ya Rasulullah. Por favor. Minta maaf ya Rasulullah, aku tak kenal kau. Lam a'rifka ya Rasulullah. Dan Nabi SAW sedang mengajar bukan pada wanita itu, tetapi pada kita yang ada di sini. As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika hantaman pertama itu datang. Kalau you sabar, you sabar. Kalau tidak, you tidak sabar. Itu je mesej. Jadi bukan kena pada wanita itu saja. Ya. Tetapi cuba bayang semua yang saya kasihkan di ujung ni ya. Cuba bayang. Bila wanita tu tak kenal Nabi, menunjukkan siapa tu? Bila wanita tu tak kenal Nabi, siapa tu? Bila orang tak kenal imam besar Masjid Shah Alam, orang mana tu? Orang Tanjung Malik. Orang Shah Alam mesti kenal. Jadi bila tak kenal Nabi, menunjukkan dia bukan orang Madinah. Menunjuk orang datang dan dia katakan bahawa dia datang-datang meninggal dia anak dia. Menunjukkan orang yang tak biasa mengaji. Orang yang tak biasa mendengar tarbiyah Nabi, tak semayang belakang Nabi. Tetapi tak apa, sahabat Nabi, dia juga sahabat Nabi yang begitu hebat, ya. Tetapi tak dapat tarbiyah Nabi. Maka dengan sebab itulah Masya Allah bila kena ujian, Masya Allah bila kena ujian, dia jadi macam tu. Tetapi tengok pula manusia yang kena ujian, ya. Kisah Ummu Sulaim. Nah, ni dah last nak habis saya dah. Kisah Ummu Sulaim kan. Suami dia nak keluar untuk tugasan, tetapi anaknya sakit. So suaminya berbelah bagi nak keluar tak keluar, tapi Masya Allah kena keluar sebab cari rezeki. Maka pergilah, dilepaskan oleh isteri anak yang sedang sakit. Dan beberapa hari sakit dan anak tersebut meninggal dunia. Dan bila anak tersebut meninggal dunia, Masya Allah diuruskan oleh jiran, termasuk dia lah, ditanam dan dikuburkan. Sehinggalah balik suaminya menjelang lewat malam. Maka dah lewat malam, suami pun tanya bagaimana hal anak kita dalam pemeliharaan Allah. Isteri dijawab dalam pemeliharaan Allah. Maka dia telah memberi layanan terbaik pada suaminya seperti biasa seorang wanita yang solehah. Ni nak cerita ni beza orang duduk di Shah Alam dengan orang duduk di contoh, jangan orang tanya Malik ni, ada orang jauh kan. Ya. Azrul ada daripada jauh, Masya Allah ini dia. Okey ya. Baik. Sehinggalah dia melayan suaminya dengan sebaik-baik yang mungkin. Sehinggalah bila waktu subuh, sebelum subuh, maka ketika beliau mandi dan kemudian dia nak pergi solat, maka sekali dia kata, aku nak tengok anak aku. Dia nak tengok anak. So isteri dia panggil suami dia, kata, wahai suamiku, saya ada satu masalah. Oh, masalah apa? Saya ada barang yang dipinjamkan oleh jiran tetangga. Dipinjamkan oleh jiran tetangga. Dan semalam dia datang minta balik barang tersebut. Apa yang saya kena buat? Lah, suami dia kata, dah pulang, apa masalahnya? Bukan masalah besar, pulang saja. Adakah benar kita perlu mempulang? Ya, kita kena pulangkan hak kita. Maka wahai suamiku, aku ingin beritahu pada kamu bahawa anak kita adalah pinjaman daripada Allah. Ya, anak kita adalah pinjaman daripada Allah. Dan semalam Allah telah jemput dan mengambil dia kembali. Tersentak suami dalam keadaan bercampur-campur. Tak tahu sama ada nak marah sebab tak bagi tahu awal, ataupun apa, dia tak tahu perasaan dia. Maka dalam keadaan tak puas hati tu, Masya Allah, dia keluar berjumpa dengan Rasulullah SAW. Semayang ni, habis semayang tak sabar nak jumpa Rasulullah. Ada riwayat menceritakan bahawa sebelum dia bercakap pada Nabi, maka Rasulullah telah menyebut, Allah memberkati apa yang berlaku antara kamu pada malam tadi. Ya, Allah memberkati apa yang berlaku di antara kamu pada malam tadi. Ada riwayat menceritakan bahawa dia cerita dulu dan Nabi menyebutkannya, Allah memberkati. Dan daripadanya lah lahirnya zuriat, sampailah ya kepada Imam Malik yang disebutkan ini.
semua yang saya kasih sekalian, nampak tak beza? Bila ada iman, dia belajar dan dia tarbiyah sentiasa. Sama je kes, dua mati anak. Tetapi Masya Allah, saya tak ada nak bayang. Saya rasa saya sedang keluar daripada dunia biasa. Seorang ibu, kalau ayah memang selalu berlain ya. Ibu yang memang tahap sayangnya Masya Allah tak boleh nak gambarkan. Tetapi dia, kenapa dia? Mafata wa mata. Yang dah lepas yang mati. So aku ada tanggungjawab sekarang dengan suami aku. Aku nak buat yang terbaik, sebab dengan buat terbaik itulah aku mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana suami, tetapi aku nak redha Allah Subhanahu wa taala. Maka dia boleh layan terbaik sampai suami yang penat tersebut rasa okey dan rasa selesa dan sampai tidur dengan lain. Kalau kita kan, abang gula bang, gula je bukan nak mati, Masya Allah, macam anak mati. Gula bang, Masya Allah. Dah tak pedulilah suaminya separuh maut ke tak peduli, yang penting gula banyak bang. Masya Allah. Kenapa? Rupanya bezanya iman. Ya, Masya Allah ya. Jadi Masya Allah, rupanya la haula wala quwwata illa billah. Jadi sebab itu Masya Allah, semua ini apa yang saya nak nampakkan dalam diri saya dan kita semua, bahawa sifat seorang hamba ya, sebenarnya apabila kita memahami hakikat syariat, maka terbentuklah, ingat saya sebut pasal kesan dulu, maka terkesan dalam hati kita sifat seorang hamba yang makin jadi adalah makin kita melakukan apa ibadat, kita makin bersyukur pada Allah. Sebab ingat, Allah yang tolong. Ya, Allah yang tolong. Ya. Kemudian kita rasa makin malu pada Allah. Kita rasa makin takut jangan Allah ambil balik nikmat tersebut, dan makin banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang saya kasihkan, beginilah indahnya memahami hakikat syariat dan hakikat syariat. Makin kita memahaminya, makin syukur. Sebab itu tidak ada sebab. Cuba bayang lepas ni lah hati kita, ya Allah syukurnya Allah aku dapat ilmu, ya Allah aku dapat bersama dengan orang soleh sebelahku, ya Allah doanya, aura kebaikannya aku dapat insya-Allah. Sebab kebaikan adalah satu aura yang kita duduk sebelah orang tahajud malam tadi, insya-Allah kita dapat. Seperti juga keburukan juga ada aura, maka buruknya kita dapat. Tapi hari ini masya-Allah kita dapat dengan orang baik. Syukur atau tidak? Syukur atau tidak? Jadi sebab kita nak training kan, bila kita cakap semua itu ada indikator. Syukurlah, syukur juga. Semua tu reflect daripada dalam, bukannya saja-saja tuan. Jadi syukur. Jadi berbeza tak kalau orang dapat duit tiba-tiba 10,000 dapat dia? Syukur dah. Syukur. Tengok cara dah nangis meratap, masya-Allah ya. Jadi masya-Allah. Jangan marahkan saya ya semua ya. Okey, cukuplah sekadar itu, insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang berikutnya lepas daripada ini. Ayat yang merupakan intipati kepada suratul Fatihah ya. Ayat yang merupakan intipati kepada surah Al-Fatihah pada ihdinas siratal mustaqim, dan kemudian an-nuzulul Quran akan ikut kalimah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita akan sambung pada masa akan datang. Kita tengok bagaimana yang dikatakan bahawa ihdinas siratal mustaqim adalah merupakan inti bagi surah Al-Fatihah itu sendiri. Ampun maaf daripada saya guru ya, ada macam-macam. Ya, janganlah simpanlah hati. Andai ada Allah mencampak dalam diri anda satu rasa dan ilmu, maka itu datang langsung daripada Allah. Ya, jagalah. Ya, Fuad. Okey, masya-Allah. Ya, bila saya rasa saya tajuk akan lebih khusus tentang perkara ini. Okey, Tuan Haji tanya apakah lebih tepatnya adalah adik-adik benda serupa tapi tak sama. Ada benda sama tapi tak serupa di antara fuad dan qalb. Bilakah fuad? Dalam tafsir nanti kita akan lihat bilakah digunakan dalam Al-Quran fuad, dan bilakah al-qalb digunakan. Nanti insya-Allah kita masuk pada bab yang bukan sekadar fuad, tetapi kita akan cerita tentang as-sadru digunakan.
sama makna tapi tidak serupa. As-sadru, dan begitu juga ruh digunakan an-nafs, ar-ruh, as-sadru, al-fuad, al-qalb, dan begitu juga sampai pada al-bab. Ini insya-Allah saya rasa Tuan Haji ada masanya saya rasa saya akan kita ceritakan supaya kita dapat lihat dalam tafsir, sebab tafsir adalah men-slicekan dia sampai kita tengok insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji untuk advancekan soalan itu sehingga insya-Allah kita dapat lebih dalam insya-Allah. Ya, insya-Allah. Semuanya tentang satu benda yang sangat dalam, elok kita bincangkannya supaya kita dapat merasai perkara yang patut kita rasai. Okey. Saya dah minta maaf tadi ke? Memang belum memaafkan itulah macamnya bila tanya tadi. Saya dah minta maaf tadi belum ya? So saya minta maaf sebelum saya undur semua yang saya kasih sekalian. Dan macam saya katakan tadi, kebaikan datang dan ilmunya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang, jangan tolak, kerana itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangi dan ingat syukur kepada Allah, malulah kepada Allah, dan takutlah jangan Allah tarik nikmat ini daripada kita semua. Ya, kita tak nak berpisah walaupun tarfat ain, satu kelipat mata, dengan hidayah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seperti seseorang yang sesaat dia lalai, aksiden dan mungkin mati, sesaat kita terlepas daripada hidayah Allah, mungkin kita akan bukan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.